Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana malam ini diberikan kepada kita berada dalam majlis ilmu. Kita pohon dan harap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh musannif dalam kitab ini boleh memberi faham kepada kita dan boleh kita amalkan dia, insyaAllah. Jadi muka surat 38, mula 38 dulu lah. Walaupun tak ada cerita apalah, sebentar lagi safar lah. Dia kata, maka sesungguhnya tiadalah makam yang terlebih tinggi daripada makam ikut Nabi SAW. Daripada segala perbuatan Nabi dan tegahan yang diajar oleh Nabi, dan kelakuan Nabi dan perangai Nabi, maka tiada dapat ia. Masuk ada dalam itu. Maka tiada dapat ia sampai kepada Allah Ta'ala melainkan dengan mengikut Nabi kita Muhammad SAW. Kerana bahawasanya ialah Nabi kita ni arif yang sebenarnya, yakni dengan takrif ke arif yang sebenarnya tu ialah Nabi yang terlebih mengetahui dengan barang yang terlebih afdal dan terlebih kasih bagi Allah, dan dengan barang yang menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan kepada redha Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah berjalan ia dengan dia bagi dirinya dengan demikian jalan ini. Jadi Nabi ni dia maknanya dia amalkan apa hak Tuhan raya. Makna diri dia tu buat semua hak Tuhan wahyu kepada dia. Tidak tinggal apa satu, dia tidak tambah pun satu. Satu pun tak ada dia tambah, satu pun tak ada dia tinggal. Dia sapa kepada kita, kemudian diikuti oleh tabi'in sehingga kita boleh pada hari ini boleh faham sikit sebanyak tentang Islam ni adalah peninggalan daripada Rasulullah SAW. Maka tiadalah makam yang terlebih afdal, terlebih utama daripada makam ni lah. Habis. Dan setengah daripada makam yang diperbincangkan dapat kasih akan Allah Ta'ala. Kita akan dapat rasa lagu mana kita ni kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak kasih selain pada Allah. Ni pun kita bimbang juga, sebab banyak dalam perjalanan kita kepada Allah Ta'ala ni, Tuhan uji kita, siapa kita kasih kepada ilmu, siapa kita kasih kepada kedudukan kita, siapa kita kasih kepada syurga, siapa kita kasih kepada apa yang kita dapat yang dibuka oleh Allah Ta'ala, siapa kita kasih kepada banyak lagi benda-benda keduniaan yang bukannya Allah. Jadi lagu-lagu mana pun kita kena beringat dan perhatilah apa yang Tuhan uji kepada kita tu, adakah yang menyebabkan kita kasih kepada Allah atau lain daripada Allah. Jadi lagu-lagu mana pun pokok kita ni kena ada kasih kepada Allah, dan tidak ada kasih selain daripada Allah kecuali disuruh oleh Allah. Lagu tu. Maka lepas pada ni tobik, tak boleh kasih ke anak bini ke, tak boleh kasih ke harta ke, boleh, tetapi kita kasih tu sekadar hak Tuhan suruh, hak Tuhan perjelaskan, tidak lebih daripada tu kalau boleh lah. Dan tidak kurang kalau boleh, tidak lebih dan tidak kurang.
Kita hanya buat setakat mana atau sehingga mana hak Tuhan benar ke, hak Tuhan suruh kepada kita melalui Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Artinya katakanlah olehmu ya Muhammad, jika kamu kasih akan Allah, maka ikutlah oleh kamu sekaliannya akan daku. Nescaya dikasihkan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia peringat kepada kita melalui Rasulullah tu, ya. Dia kata jika kamu Rasul, kalau mu kasih, mana dia Rasul tu, dia suruh Rasul ayat kita, kalau kita dikasih kepada Allah, nescaya Allah kasih akan kita. Lah gitulah. Dari kerana inilah adalah ia terlebih besar dosa itu. Lalai. Apa makna lalai? Lalai ni makna kita ingat, kita kasih, kita duk puja selain daripada Allah. Ya. Kalau itu dia kira lalai. Iaitu lalai hamba daripada Tuhannya, maknanya kepada makhluk lah. Mana hati kita duk tambak kepada makhluk, itu dipanggil lalai. Dan lalai pula daripada suruhan Tuhan dan tegahan Tuhannya. Mana lalai, hak gapo hak Tuhan suruh, tidak suruh kasih nak buat. Gapo hak Tuhan tegah, tidak berasa kita nak tinggal selalu. Mana tidak berasa lagi. Dan lalai daripada muamalahnya. Lalai makna tak buat hak gapo dia suruh dalam kehidupan kita. Sama ada dari segi keluarga ke, dari segi ekonomi ke, dari segi politiknya, dari segi apa saja yang termasuk di dalam sama ada wajib ataupun sunat. Kalau di segi hukum ke, sama ada wajib atau sunat, mestilah kita turut kalau boleh buat sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengikut cara lain kecuali cara itu diharuskan oleh Islam. Lagu tu. Maka barang siapa lalai akan Tuhannya dan akan suruhan Tuhannya, lalai hak Tuhan suruh ni, barangkali membawa kepada kufur. Jadi kalau kita lalai nak buat selain pada Tuhan, akan bawa kepada kufur. Lagu mana akan bawa kepada kufur tu? Nombor satunya, kita duk rasa kita lari daripada cara Islam terlebih baik. Yang keduanya, kita duk rasa kejayaan yang kita buat ni oleh kerana kita ni tidak buat sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Jaya juga. Kerana apa? Kerana kita ni fokus ke, kerana kita rasa kita ni ilmu tu tepat dengan apa yang akan diperolehi ke. Jadi semua ni membawa kita kepada kufur. Mana sebab kita tidak mengakui akan ketuhanan. Maknanya tak aku bahawa hanya Tuhan saja dengan izinnya kita boleh buat, kita boleh melakukan sesuatu ni. Lah gitu. Kemudian yang mengiringi lalai akan suruh Tuhannya. Kadang-kadang hak Tuhan suruh tu kita lalai. Apa lalai? Kita campur dengan apa hak Tuhan tak suruh. Kita campur dengan adat kita ke, kita campur dengan kita rasa molek ke, kita campur dengan suruhan seseorang ke yang suruh kepada kita, yang kita duk suka dia tu adalah pakar atau orang lebih. Maka kita turutlah dia pakar, moga dia pakar. Sedangkan kepakaran dia tu adalah terlindung atau berselindung di balik kekufuran dia.
Jadi makna dia royak je kita fikir molek dah, molek benar dah. Jadi tapi kita turutlah sebab kita yakin bahawa dia tu bawa kita kepada molek. Sedangkan dia tu orang kafir. Bila orang kafir tu royak ada. Tidak menanti ke kafir lain. Hak Tuhan katanya kepada kafir apa nama ni, kafir Yahudi Nasara tu, Tuhan kata dah, tidak senang orang Yahudi dan Nasara tu selagi mana kamu tak ikut cara hak dia suruh. Jadi cara dia suruhnya supaya kita ni lari daripada Allah Ta'ala, dia menyangka bahawa cara dia lah adalah cara yang terbaik. Lagu tu. Jadi dia buat lagu mana kita ni supaya kita ni amin belaka hak gapo hak dia suruh, dan kita buat hak Tuhan larang tu walaupun Tuhan kata kena tinggal. Hak ni bahaya pada kita ya. Dan dia kata yang lalai daripada beradab serta Tuhannya. Jadi tak ada kalau buat tu sebut saja lillahi ta'ala, tetapi kita buat tu kerana manusia. Kerana kita nak tunjuk ke manusia ke, kerana kita ni apa nama ni duk berasa kita lebih ke, jadi pergi kepada syirik, khufi, ujub, takabur, sam'ah tu, semua tu pun kita kena jaga juga, minta berlindung pada Allah. Kerana kadang-kadang kita buat tu nampak molek, tetapi ada mengandungi takbur tadi, takbur, rasa agah, rasa nak menunjuk, rasa inilah cara molek. Jadi tu maknanya kalau kita buat tu tidak diharuskan oleh Islam, tak boleh. Kecuali cara tu diharuskan oleh Islam, tak ada dalam hak wajib dengan hak sunat. Jadi benda tu diharuskan. Kalau sudah ada dalam hak wajib dengan hak sunat, wajiblah kita buat hak Islam. Lah gitu. Barang siapa kata ahli sufi radhiyallahu anhum, barang siapa tiada memelihara akan usul, nescaya diharamkan usul. Yakni barang siapa yang tiada menjalankan dengan tarekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya diharamkan sampainya. Jadi kalau kita buat tu tidak betul dengan cara hak Nabi ajar kita, memanglah kita tak akan dapat, tak akan sampai sebagaimana hak sebenarnya hak kita nak, iaitu tawajuh ila Allah tadi. Jadi kalau tawajuh ila Allah tu insya-Allah kita minta dengan Tuhan supaya kita akan sampai ke tempat tu yang mana kita ni Tuhan perakukan kita sebagai ahlillah. Dan dikehendaki dengan usul itu Quran dan Sunnah. Jadi usulnya Quran dan Sunnah. Ialah tarekat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka tiap-tiap yang dikerjakan oleh seseorang daripada semaya, puasa atau lainnya, daripada keduanya, berpuasa dengan semaya banyak lagi, hak wajib berbanyak lagi, hak sunat berbanyak benar lagi, maka tak dapat tiada daripada ia melihat akan asalnya, yakni diadukan dengan barang yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benda tu hak sunat, hak wajib ni kita kena turut sebagaimana Nabi buat. Begitu juga hak harus. Mana hak harus kita buat tu adakah dibenarkan oleh Islam? Apatah lagi kalau kita buat tu benda makruh. Kalau benda makruh, kalau tidak sahih makruh, jaga-jaga takut pergi kepada yang haram. Kalau yang haram mutlak tak boleh turut. Lah gitulah. Mutlak tak boleh turut. Misal kita kata wajib dah haramnya arak tu. Tapi lah ni kalau kita tengok dalam masuk ke antara bangsa, sama ada kita tahu Islam atau tidaknya, kita kata tidak Islam lah. Dia mesti berbuhara. Dia mesti berbuhara dalam setiap masuk ke dia tu atau setiap minuman dia tu,
Jadi walaupun dia tercampur sedikit, jadi benda tu haram. Jadi kalau benda haram hukumnya, maka haramlah kita melakukan atau mengerjakannya.